Tapi saya rasa macam, wow, macam ni you all cakap pasal orang, so I just can't take it. So saya bertanggungjawab hari ini. Siti Bainun, tadi peringkat dia adalah cross examination terhadap satu saksi lah. Peguam bela tengah soal balas. Saya sebenarnya, macam nak cakap, kadang-kadang saya tahu orang nak vent anger, nak orang kata nak share dia punya cut of feelings, you know, like nak berkongsi waktu hot issue macam ni kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam mana kita marah terhadap satu proses undang-undang yang merupakan satu hak kepada tertuduh untuk dilakukan? Faham tak? Contoh yang saya bagi kan, saya bagi contoh yang sama lah yang saya selalu bagi. Pak Mat jual tahu kepada Amir. So Amir beli tahu 50 biji. Lepas tu tahu tu dia bagi tahu kat Pak Mat, masam lah tahu ni, tolong tukar. So Pak Mat kata okey, Pak Mat tukar, buat sini tahu yang tak elok tu, nanti Pak Mat bagi yang lain. Tapi si Amir tak nak bagi tahu yang dah rosak tu, tapi dia nak duit balik, dan dia nak, ataupun dia nak tahu yang baru. Faham tak? So Pak Mat tak nak bagi, dia saman. Bila saman, peguam Amir akan tanya Pak Mat lah, Pak Mat, peguam Pak Mat tanya dululah. Peguam Pak Mat tanya, Pak Mat buat apa hari tu? Oh, saya pun dah sediakan tahu, saya jual tahu. Okey, peguam Amir pula tanya, Amir, macam ni Amir tahu, saya ambil tahu 50 biji. Lepas tu saya bayar. Lepas tu tahu tu masam. Lepas tu tahu tu masam macam mana? Tahu tu masam, waktu saya bagi tahu dekat Pak Mat, tahu tu masam. Lepas tu dia tak nak pulangkan duit saya. Dia tak nak tukar tahu. Ini contoh kes. Jadi lepas tu kita nak buat apa? Bila kejadian macam ni berlaku, jadi bila peguam bela bagi Pak Mat tanya soalan, peguam bela akan tanya, setuju tak tahu ni Pak Mat cakap Pak Mat nak ganti baru, setuju tak? Dia akan cakap tak. Setuju tak? Dalam, lepas tu dia refer dekat dokumen. Ni dokumen ni, tengok ni dokumen ni. Dokumen ni kata, Pak Mat kata pulangkan tahu, Pak Mat ganti. Setuju tak? Setuju. Jadi proses ni dinamakan soal balas. Kenapa ada soal balas? Supaya soal balas adalah untuk test accuracy, untuk mencuba tengok saksi ni cerita dia tally tak? Faham tak? Sebab soal balas ni adalah menentukan kadar kesahihan cerita sebelah pihak. Macam tu, memang prosesnya macam tu. Jadi tak perlu nak marah peguam soal. Peguam memang ada hak soal. Sebab bagi peguam, dia dengar bersih anak guam dia dan dia percaya terdapat ruang undang-undang atau ruang fakta yang salah. Jadi dia memang akan tanya. Macam tu proses dia. Apa yang kita nak marah tentang soalan peguam? Peguam memang akan soal. Faham tak? Semua kes ini okeylah, ini kita bayangkan dalam situasi kes yang sedang berlangsung. Tapi kalau kita tengok kes lain, contoh kes mana-mana, katalah kita adalah orang tuduh kita fitnah. Orang tuduh kita fitnah kan. Lepas tu bila peguam orang yang bila peguam kita tanya dia macam mana you kena fitnah sebenarnya, macam ni, macam tu, macam ni, dia cerita. Peguam kita mesti soal, setuju tak sebenarnya macam ni cerita dia? Setuju tak? Kalau dia kata tak setuju, tunjuk dokumen, tengok betul. Itulah nama dia proses soal balas. Tak boleh salahkan, memang proses tu berlaku dalam undang-undang. Faham tak? Apa yang you nak petikai suara peguam lah, cara peguam tanya, itulah nama dia soal balas. Kenapa? Tu test accuracy. Lain kali nak buat live, betul tak? Lain kali nak buat live, kita ni kena ada tanggungjawab. Faham proses dulu. Jangan main cakap benda macam mana peguam boleh tidur. Peguam ni tak boleh tidur. Peguam tak boleh tidur memikirkan nasib anak guam dia yang dituduh benda bukan-bukan. Macam mana pula macam tu? You tuduh orang masuk neraka, you tuduh orang tak boleh tidur. You tuduh orang apa? Menangkan pihak yang salah. You sekarang ni
You ada dekat dalam tempat tu ke? Belum tahu lagi. Tak tahu lagi. Kita ni semua tak tahu. Kita ni semua dalam keadaan tertanya-tanya. Maka kita perlu test benda ni dulu. Faham tak? Ha? Tak. Sebab saya tengok kan orang kita ni macam ni. Dia tak ada kesedaran. Tapi bila orang hentam tak boleh terima. Tapi bila dia hentam orang, dia rasa dia berhak. Macam tu. Dia ni siapa-siapa lah. Maksud saya semua orang lah. Peguam, tahu tak? Kita ni peguam ni, entah berbayar entah tak berbayar nak tolong orang yang teraniaya. Macam mana kita nak tidur? Kita baca dokumen macam nak mati tak tidur. Dituduh, macam mana boleh tidur bela orang yang jahat? You pergi rumah dia ke? You tengok ke benda tu semua? Tak tengok lagi. Dengar, biar mahkamah putuskan. Biar bukti tu ditest. Biar disoal. Faham tak? Tu Acah tahu nama dia semua. Hari ni tiba-tiba semua jadi hakim, semua jadi peguam. It's okay because you need to know, you need to understand. Lain kali kalau suka sangat dengan orang atau tak suka sangat dengan orang, jangan masuk campur, melainkan you ada di situ menjadi saksi kejadian. You ada di situ membaca dokumen, you ada di situ semuanya. Kes-kes sememangnya semua akan berlaku dengan cara yang sama. Semua ada soal balas, semua dites. Peguam belah defender, belah fitnah ke, belah tak fitnah ke, belah langgar kontrak, tak langgar kontrak, semua akan tested in the cross. Adakah satu penerimaan bulat-bulat itu adalah adil untuk orang yang dituduh pula? Jika you tak faham, jangan cakap banyak-banyak. Faham tak? Ni adalah proses undang-undang. You have to know the process first. And then only then you can speak so much about it. Jangan tuduh orang masuk neraka lah apa. Macam mana kalau you tuduh orang membela apa semua ni, you tuduh orang tak tidur lah buat kerja syaitan lah apa semua ni, macam mana you cakap macam tu? Macam mana kalau you tu sendiri yang sepatutnya, macam mana you boleh tidur dengan memfitnah orang? Faham tak? Saya sebenarnya face benda ni banyak kali. Saya macam sebenarnya kita ni lali tau. Sebab kita ni hanya wakil. Kita adalah wakil yang mewakili sahaja. Yang membawa, maknanya mulut anak guam kita tu kita bawa ke kita. Kita yang memahami, jadi kita bawakan bagi pihak dia. Ya, you nak attack peguam, kenapa? Peguam ni wakil. Kita pilih. Kalau kita percaya, kita ambil kes. Kita tak percaya, dia dah. Faham tak? And memang jarang lah dekat tengah-tengah jalan. Ni ada soalan. Kalau tengah-tengah jalan To begin guidance, please drive onto the route. Kalau tengah-tengah jalan kita dengar soalan, tiba-tiba kita tak percaya anak guam kita. Dia, masa kes ni mula-mula start, kita baca semua dokumen, kita dah dengar semua alasan. Barulah kita decide nak ambil atau tidak. Bukan tengah-tengah soal masa ni masa tu. Macam mana you nak abandon client yang you believe in the beginning? Dokumen tu dapat awal bukan kita main ambil masuk kaki. Nak jadi lawyer dia ni lah. Tak percayalah pula dah. Tukar fikiran. Bukan macam tu. Faham tak? No, it has to be sarcastic. Sebab dia dah going on for too long. Faham tak? You suka ke, you tak suka ke orang tu? Kalau you yang fitnah, you yang tanggung. Kita orang ni wakil. Dan kalau kita kalah atau menang, lepas usaha kita untuk bantu, itu adalah urusan antara mahkamah dan keputusan dia. Yang mana kita ada rayuan dan sebagainya. Okey, faham tak? Tak ada barang pun. Saya sebenarnya memang, kalau macam ni dah saya cakap bila saya berbahas dan sebagainya. It's not a matter of I'm angry. I need to state my facts because some people, they are so insensitive that they think that they are so sensitive. You, kalau kita ni pilih orang yang favourite, tahu favourite? Semua orang suka, kita pun ambil orang yang kes tu sebab orang suka dia. Untuk menjaga reputasi dengan muka saya ni, baik saya ambil kes yang saya cakap, saya suka belah sini atau belah sana. Yang mana-mana lah dalam kes saya mana-mana. Saya baik saya buat benda yang popular, betul tak? So it doesn't matter because I choose to believe my client. So it doesn't matter. Semua kami ni, peguam ni, it doesn't matter because we believe in our client. So you nak force kita suruh percaya apa you cakap sedangkan you tak baca tu macam mana? Memang jam ramai orang balik buka. Langsung orang balik. This is Malaysia. A cross examination is a process whereby the witnesses are tested as to the accuracy of their stories. Dia mesti tested.
Kalau you tak bagi test, macam mana you nak tahu dia betul? Orang yang betul ni dia takkan boleh pusing punya sebab dia tak berbohong. Macam mana nak pusing sebab dokumen tu semua dah betul dah. Betul tak? Tapi kalau tipu, kalau anak guam kita tipu, dia pun akan tested on cross examination. So adakah bila pihak lain cross examination anak guam kita, you happy pula? Faham tak? Semua orang kesian lah dengan Bella tu, kecederaan ke apa ke, but you need to know the facts of the case. Kita mesti tahu apakah yang berlaku. Sebab itulah adanya perbicaraan semua ni, ada undang-undang. Kena tahu cerita tu betul ke tak, adakah seteruk tu, adakah macam ni, adakah macam tu. Kita ni semua tak tahu, tunggu dulu baru tahu. Ada ke macam mana kita boleh tidur? Kita tak tidur lah sebab kita fikirkan nasib anak guam kita. Kau ingat berbayar ke kerja-kerja macam ni? Banyak kali dah sebenarnya macam tuduh peguam satu kaki ke neraka. Kalau saya kata sebabkan kita tolong ni, satu kaki ke syurga, you nak jawab apa? Ya you yang fitnah tu, satu kaki you dah masuk syurga ke? Pelik gila. Pilih populis, golongan populis, and give a reason that our family ke our apa ke, ada family. I also have a family, OKU. Kita ada semua ni dalam hidup kita. Adakah kita tak kesian? Adakah kita tak ada empathy? Kita ada, of course. But saying things that you don't know is something you supposed not to do, and you're not responsible for telling the public benda yang tak betul. It's a process of law to do cross examination. Please be clear on this, okay? Cakap Melayu ke? Saya saja je marah cakap English macam London. So orang macam dia cakap macam tu, faham tak? Kau suka biun suka laksa pun aja tu. Aku tak boleh tahu yang UiTM mana cakap English. Tadi kena puji dah mana ni? Tak faham orang-orang ni. Kau jawablah suka. Dulu masa saya buat kes Ustaz Abu Syafiq dituduh kafirkan Ustaz Abid Liu. Kita saman, kita minta bantuan, kita minta data daripada pihak-pihak tertentu. Kita minta data, keluarkan data, buktikan memang screenshot tu palsu ke tak palsu, kita buat semua ni. Masa tu semua orang kecam, kata bela ni, bela tu, bela orang yang kafirkan orang. I don't care whatever you want to say, but then you have to know that you have to be responsible for what you are saying and give information to people. Sebab you could be defaming people who is actually trying to seek the truth in the story. Faham tak? Apa ni? Simple English kan orang faham cuma. Tak payah kita dengar faham, yang boleh dengar. Kalau anak guam dibuktikan bersalah, itu adalah dapatan mahkamah, maknanya kepercayaan kita tu tak sama dengan mahkamah. Itu sahaja. Kalau anak guam kita tak bersalah, kita dapat buktikan dia tak bersalah. Itu sahaja. Dia setakat tu. Dia proses undang-undang. Kita tak perlu beremosi. Kita macam ni. Kita boleh sokong pihak mana kita nak. Sokong, tak ada masalah. Tapi dengan memanggil orang lain dengan kata-kata yang tidak baik, memberikan informasi yang salah tentang proses undang-undang, seolah-olah tertuduh ni tak ada hak. Saya bagi contoh. Ada orang kena tuduh merompak bersenjata, sedangkan dia datang dan curi satu roti mungkin di satu kedai mana-mana sebab nikah ke apa ke. Okey, so bila perbicaraan, dia orang akan buktikan elemen-elemen rompakan bersenjata. Dia akan ceritalah, apa jadi? Okey, so saya nampak dia bawa masuk parang, lepas tu dia kata kat kami gini, lepas tu ambil ni. Of course peguam bela akan tanya, ni setuju tak? Sebenarnya tak berlaku macam tu. Tak setuju, memang macam tu berlaku. Setuju tak? CCTV ni tak nampak dia ambil roti kat belakang tu. Setuju tak? Setuju tak? Tak ada gambar parang dalam ni. Mestilah cross examination macam tu. Adakah lepas tu nak cakap peguam bela perompak bersenjata? Come on. This is 2022 lah. Baca sikit information tu online. Nak memandai-mandai, nak dapat apa? Nak dapat sokongan orang ramai. I don't need sokongan. Sokongan ni tak perlu. Kita akan buat duty kita sendiri. Sedangkan orang membunuh, katalah kes bunuh, saya nak tunjuk kes membunuh, peguam cara. Peguam bela orang yang membunuh. There was a case whereby these people were fighting. Dia bergaduh dekat mana? Dia bergaduh lah dekat somewhere. And then satu orang tu mati. Yang serang tu yang mati. Dia gaduh gila-gila. Dia ni kelar, dia ni pakai senjata lah. I think then bertumbuk berdarah, dua-dua masuk hospital. Cedera parah.
Cedera parah. And then dua-dua masuk, tapi unfortunately the one yang memulakan serangan tu mati. Jadi of course yang hidup ni kena tuduhan membunuh. Sebenarnya serang dia dulu yang sana. Adakah peguam tu berdosa membela dia? Adakah peguam tu berdosa menyoal balas saksi-saksi dan juga apa benda? Adakah peguam tu berdosa kerana nak buktikan anak guam dia tak salah? Memanglah bunuh. Memang bunuh pun, memang mati pun. Tapi ada cerita dia, faham tak? Cerita ni yang kita nak tested betul atau tidak di mahkamah tu. Cakap tak tahu. Aku baca tadi. Jadi tak perlulah macam nak apa? Kita suka orang yang kita suka, kita sokong yang kita suka, go on, teruskan. Tapi menuduh peguam yang membela tu tak boleh tidur apa semua is something that benda yang uncalled for, kita panggil. That's why kat Malaysia ni kes fitnah, defamation tak habis-habis. Sebab tak tahu apa-apa. Lepas tu Acah tahu. Acah tahu Acah? Acah tu maknanya tak tahu, pura-pura tahu. Tahu tak Acah? You dapat ke dokumen Section 52 tu? You baca sendiri? Lepas tu dah baca ke? Lepas tu dah tanya dekat side sebelah sini? Sebab tu dalam apa-apa kes pun, you tanya both side. Jangan sibuk-sibuk sangat hal orang. Tak ada kena-mengena dengan you pun. Nak sokong tak bertempat. Sokong je lah diam-diam. Sokong pun lepas tu nak tuduh-tuduh peguam ni wakil je. Saya kan macam tiap-tiap kali ada kes-kes, kita ni wakil je. Tapi terutamanya kan, okay, bila kita wakili orang yang semua orang suka, kemain lagi semua orang, yes, thank you sebab wakili dia ni, bagi menang. Tapi bila kita wakili orang yang you tak suka, lepas tu nak message, haha, bela pembunuh, bela apa benda? As if we are killing someone. Tahu tak nak belajar undang-undang ni bertahun-tahun? Semua orang pun, doktor ke apa ke, semua nak belajar bertahun-tahun. Apa kata, sekurang-kurangnya tanya, proses, tahu dulu. Kau macam Jabatan Netizen Malaysia pun. I think benda ni kena put a stop to it. Sebab tiap-tiap kali, sebab sebenarnya Malaysia ni, kita ni macam mana cakap, kita berkembang daripada satu benda kepada benda lain. So kita ni sepatutnya matang. Kita nak guna social media, tapi kita nak tunjukkan kita punya, okay, pada you pandai lah. Tapi kepada orang yang tahu, dia akan rasa macam funnynya. Adakah dengan hadir dalam perbicaraan sahaja cukup untuk memberi kita pengetahuan penuh tentang kes? Cukup tak? Belajar hormat orang lain dulu. Jangan sebab kita ni kita ni apa benda lah, kita ni terror lah, kita ni bagus, kita nak cakap sesuka hati kita supaya apa? Orang clapping, orang bertepuk tangan menyokong kita, is it? Tepuk tangan dapat apa? Garanti masuk syurga pula ke? Buat opening kepala. Apa dia? Turun kita orang rasa macam kena marah. Ada aku Terdiam terus. So I would like to tell everyone here, thank you for watching. But saya bukan marah. Saya memang, bila saya tegas memang macam ni. Saya cakap dengan nada ni dan saya akan tegaskan. Sebabnya I'm not happy that sebenarnya macam ni. Saya ni wakil. Saya tak perlu beremosi tentang apa yang orang katakan tentang anak guam. Tapi menuduh satu cross examination sebagai benda yang tidak perlu atau tidak patut adalah benda yang memang tak boleh. Sampai kat datang cakap. Faham? Tunggu dah dia habis. Tunggu dah dia habis live. Okay. No one's up there and You said Norman ada? no, back kali. Tak siapa kata ke? So yang kelakarnya kan, bila kita cross examination, tanya dengan soalan macam ni lah, macam tu lah, nak tanya what the ni. Habis tu kalau belah sana bila saksi defendant kena panggil, you ingat dia tak kena soal balas ke? Proses undang-undang tu sama, kiri kanan. Dia ni kena, dia ni pun kena juga. So siapa yang menipu tu memang kantoi lah nanti. Yang you sibukkan proses undang-undang dengan hak orang nak soal balas, kenapa? Tak payah sama.
Itulah Kena parking. Kalau macam tu, orang buat laporan polis, menipu dalam laporan polis, laporan palsu, semua boleh terima macam tu je. Is it? Suara puas hati. Ha. Itu kelab ni. Bukan masalah ke ni gila. No, my BP is okay. My sugar pun okay. Kolesterol pun okay. So, I'm okay. you tak biasa kot tengok. First time. Nervous. I'm telling because I think you have to put a stop to your own action sebab tak terkawal. Dekat Malaysia ni cyberbully nombor 3, nombor 4 dalam dunia and masih lagi. Lepas tu you cyberbully orang tak ada kena-mengena. Where's yours? It's not mine. It's Ha. yours. Dia buat seperti dulu tak dapat. Jangan belagak sangat sebab yang kena tu orang lain. You bercakap macam-macam pasal dia. Ingat tak kita ni ada kakak, ada anak-anak. Faham tak? So tak payah nak acah-acah sangat lah. Ha. Mana tahu. Orang yang tahu pula je. Orang yang tak tahu lebih-lebih. Saya kena marah. Nak marah. Siapa yang rasa saya marah dia tu rasa tak marah lah ni. Adalah. Dah lama masuk kena marah. Siapa yang bawa turun tu ke mana? Tak ada siapa kat atas jangan Kat kata. atas pun tak nak naik ke? Nak naik ke tak? Mana tu? Dah habis kan dah? Di mana lah? Kat mana awak? Tak nak tunggu habis. Aku tak ada kunci tau. Kau ada kunci ke? Siapa dah pinjam last ni? Kunci hang dekat. Okay, so kalau jumpa orang mana-mana yang buat komen merepek-repek tu, kita bagi tahu kepada mereka yang benda ni doa je baik-baik. Kebenaran tu akan keluar juga. Sabar. Lepas tu tak perlu nak cyberbully wakil. Okay? Tak perlu pun. Kalau bayangkan kalau ada orang dalam keluarga kita atau kita sendiri kena fitnah, kita sedih tak? Samalah. Orang lain pun orang juga. Faham tak? Tulis benda merepek-repek ni DM saya penuh. Tak puas hati saya nak wakili siapa. Suka saya lah, saya yang kerja peguam. Dia pula nak tentukan kita nak wakil siapa. Itu kelakar. Ha. Ingat apa? Pergi court nipu menang ke? Pergi court ni tak boleh nipu. Tengok dokumen semua. Nak nipu tipulah macam mana pun. Lepas tu kena cross. Itulah cara dia nak test betul ke tak. Dia pula nak lebih-lebih emosi daripada orang yang tak ada kena-mengena. Apa? Words of the day. Acah-acah memang pun. Siapa cakap apa? Apa nak cakap? Aku dah keluar masuk ni. Macam internet. Tu yang pasal breaking. Pun tadi saya cakap tadi, supaya tahu dulu internet dia tak stable. We dekat jalan-jalan kan. Ya. Okay je. So anyway, I hope that the truth will come out in the end. And I hope for those who always says things which is hurtful to anyone, tak kisahlah kes ke tak kes ke apa benda, berhentilah buat macam tu. Kadang tak tuduh orang lain masuk neraka. Fitnah tu tak tahulah kot dia ada kitab lain pula masuk syurga. Apa ayat tu juga? Faham tak? Cacah. So saya nak bagi tahu tu je. Sebabnya saya dengar, saya sendiri baca, saya dapat DM yang merepek, yang mana saya takkan peduli pun. Saya nak bagi tahu saya takkan peduli pun. Sebabnya anda bertanggungjawab dekat diri anda sendiri. Okey, kalau anda fitnah orang, anda buat apa yang anda nak buat, anda buatlah. Tapi saya nak bagi tahu yang kita ni hanya wakil. Pihak-pihak tu dia yang bergaduh orang. Kita ni wakil saja, wakil di mahkamah untuk terangkan, untuk bawa secara undang-undang. Faham? So, kalau tak suka, tak sukalah. Kalau you suka, sukalah. Peguam hanya wakil sahaja. Tak perlu nak cakap, macam mana boleh tidur malam-malam? Kau kenapa? Kita dah anak-anak ke? Kalau orang nak tidur, biarlah dia tidur. And I'm sure that you slept last night. And we did not sleep last night for taking care of our client's interest. Because we believe in their version. We need to read. We need to cross. We need to prepare. So kita ni tak tidur, tak dibayar. Apakah reward kita? Faham tak? So kalau you tak suka, it's up to you. Yalah. Tak perlu pun nak macam jadi populis. Orang suka orang ni, you pun nak suka. Orang ni you tak suka, tak suka. Kalau satu dunia cakap benda yang tak betul, semua you nak sokong. Mana you nak tahu betul ke tak betul? Betul tu, media need to make campaign. I will state my facts again, that kalau you nak buat apa-apa, you buat saja. Tapi jangan tuduh orang benda yang bukan-bukan. Sebenarnya peguam ni tak heran pun you nak cakap apa. Tapi nak bagi education sikit. Education tau. Tu pun kau tahu, education tau. Education.
Nak bagi tahu. It's not easy. Okay? It's not easy to tell and bring truth out, especially at the court, because you need to bring evidence, you need to testify, you need to cross examination, you kena tunjukkan semua benda. Bukan senang. Yang line breaking. Dia putus buka putus. Sebab story baca ni. PK. Lain tak stay. So I have nothing to say. Tapi dah. Dah tak marah dah. Dah berminit dah. Tak tahu, tak nampak. Nama Geram ke apa je. kau marah tadi? Ha? Nama ke apa marah? Memang marah. Daripada je. Kita pula yang jadi apa? Kita yang wakil, kita yang nak test Kita orang kena betul ke bantai. tak. Kita pula yang dia nak cakap macam-macam. How can you sleep? How can you sleep? Peguam-peguam yang terlibat yang bersubahat. Subahat apa? Satu kaki kena raka benda kau. What about kalau katalah orang yang berkata-kata tu dia yang bersubahat membawa kebencian kepada orang-orang yang tidak layak mendapat kebencian dan dia berada di pihak yang salah, macam mana? Faham tak? Ada je orang lain tak betul. Ini kan ada lah ni. Saya berbuli tudung aku macam ni, macam tu. Ada yang kata aku tak cuba education lah. Ha? Ada yang kata aku tak cuba education. Ha. Cucuk. Faham. Okay dah. Bye. Memang tengah marah pun ni. Sebabnya baru melihat sesuatu yang mendatangkan kemarahan dan perlu diperbetulkan. Fahaman yang perlu dibetulkan. Dia lebih kurang macam ajaran sesat. Cuma dia tidak diletak dalam gazet ke fatwa ke undang-undang. Jadi sesuka hati cakap, tak berfikiran panjang, berharap supaya mendapat sokongan yang sebenarnya dia rasa berpihak kepadanya. I'm not a populist. I take my case based on what I believe from my client's document, instruction and story. So, tak boleh paksa saya nak percaya pihak mana yang saya nak percaya. Okay? Doa je lah baik-baik. Kita kesian dengan macam-macam situation dalam dunia ni, kita akan kesian. Tapi kita tak tahu pun background story. Faham tak? Ada orang fitnah gini. Rupanya kat belakang, rupanya dia ni dulu pernah pinjam duit. Dia ni dulu rupanya lepas tu padahal dia tak puas hati, rupanya dia macam ni macam tu. You kan tahu, you kan boleh baca WhatsApp dia. Kecuali lah you ni ada super power daripada atas langit ke-7 boleh zoom in dekat phone dia. Yang boleh baca tu kita-kita je. And sometimes membela, contoh dalam keadaan mana-mana lah, kes lain, ada orang fitnah, kita bela dia dalam kes fitnah. Dia memfitnah lah, dia dikatakan memfitnah. Satu, tak comply undang-undang ke apa benda tu technical issue. Tapi another issue, katalah tuntutan itu dia suruh buat dia fitnah ni WhatsApp keluarga je. Tapi tuntutan permohonan maaf dengan ni dia suruh letak kat berita harian. Memanglah kena bela supaya dia tak payah minta maaf kat berita harian. Faham tak? So this is the process of law. Kenapa you nak petikai orang soal balas macam ni macam tu? Pelik. Acah-acah tahu lah tu nama dia. Bertanggungjawab lah sikit. Bertanggungjawab. Jadi orang yang bertanggungjawab. Faham? Apa tanggung? Okay, done. I think nothing much to say anymore. Just this is my first time ranting about this. Sebab saya rasa macam, sebenarnya kan kalau saya kena sorang-sorang saya okay, tapi saya rasa macam kena dekat seluruh tim yang bukan saya, soalan daripada saya pun, tapi saya rasa macam wow, macam ni you all cakap pasal orang, so I just can't take it. So saya bertanggungjawab hari ini untuk menyelesaikan masalah acah-acah tahu, nak bagi tahu yang hey, you tak tahu pun sebenarnya. Faham?